tok guru ni dia mengajar anak murid dia. Anak murid tak pernah tengok muka tok guru ni. Tok guru ni mengajar dekat belakang tabir tau. Ada anak-anak murid ni yang kata, kita tok guru pun tak kenal muka macam mana tak payah belajar lah. Sorang-sorang berhenti. Tinggal seorang anak murid yang paling istiqamah. Boleh tak tok guru? Saya ada satu hajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sambungan kita daripada kitab hadis Riyadhus Salihin, babun fil amri bil muhafazati ala sunnati, bab yang menyatakan menyuruh kita untuk menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bisanadin muttasilin an Abi Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan balighatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'izatu muwaddi'in fa'awsina qala usikum bittaqwallahi والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. daripada Abi Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memesan kepada kami dengan satu pesanan yang cukup mendalam, wajilat minhal qulub, yang menyebabkan hati-hati kami merasa gemetar, merasa takut, wa zarafat minhal uyun, dan mengalir air mata kami. Faqulna, lalu kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in, seakan-akan pesanan engkau ni ya Rasulullah, seakan-akan nasihat engkau ni ya Rasulullah merupakan pesanan ataupun nasihat yang terakhir. Fa'ausina, maka ya Rasulullah wasiatkan kepada kami. Apakah pesanan Nabi yang terakhir? Wasiatkan kepada kami. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, usikum bitaqwallahi, aku wasiatkan kamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan, tanda kita sebagai orang yang mukmin. Ittaqillaha haitsuma kunta, takutilah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Dan pesanan takwa kepada Allah ni menjadi rukun dalam khutbah. Kalau khatib berkhutbah, dia tak sebut ittaqullah atau ittaqu rabbakum, ataupun apa-apa lafaz yang menyerupai takwa kepada Allah. Contohlah di khutbah dia lupa, dia tak sebut, tak sah khutbah dalam mazhab kita Syafi'i. Mesti ada lafaz takwa, ittaqu rabbakum, ittaqullah, mesti ada, menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita ni sentiasa memperbaharui rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi rukun dalam khutbah Jumaat
dipesan, makna orang ni tuan-tuan, dalam seminggu mesti sekali engkau kena torture bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itulah kita pada hari ni bila dipesan takwa Allah atas mimbar, masa itulah kita dah start tidur. Tidur dah. Nak takwa macam mana? Kan? Yang pertama pesanan Nabi, takwa Allah. Dan pesanan Nabi ni tuan-tuan semua, inilah pesanan yang diwarisi turun-temurun oleh para khulafa pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun sama juga. Bila anak kita besok dah dewasa, nak belajar, nak sambung luar negara, sebelum pesan apa-apa, pesan dekat dia, contoh Along berpesan takwa Allah. Itulah takwa Allah, takut pada Allah. Besok kalau anak tu dah dapat kerja, pesan pertama apa? Kau jangan lupa bulan-bulan bagi duit ke abah. Tu pesan kau. Kan? Takwa Allah, takut kepada Allah. Pastikan rezeki kau tu halal, tayyiban, berkat. Jaga betul-betul. Takwa Allah. Bila anak besok nak berumah tangga, takwa Allah. Pesan ke anak tu, takut pada Allah, jaga sembahyang. Dan inilah pesanan yang guru-guru anak pesan masa dekat Syria dulu. Masa anak habis belajar tu, anak jumpa semua guru-guru anak ni. Ada dalam 10-11 orang dekat Mahad Furqan tu. Dan anak minta diorang tulis dekat buku nota yang anak sediakan nasihat dia. Semua pesan apa? Ya Nazmi, alaika bitaqwallah. Takutlah pada Allah. Itulah pesanan dia orang. Mana-mana standard pesanan dia. Apa dia? Taqwallah. Itulah kita manusia lemah tuan-tuan kan. Kadang-kadang kita okey, kadang kita tak okey. Harap-harap Allah bantulah kita untuk menjadi seorang mukmin yang baik, insya-Allah. Amin. Jadi apa benda kita nak buat? Pertama sekali Nabi kata apa? Taqwallah. Bila kita takut kepada Allah, maka benda yang kita buat tu insya-Allah ada keberkatan. Kita jaga halalnya, haramnya, syubhah, kita jaga belaka. Tapi kalau orang, contohlah dia buka syarikat, takwa Allah tu tak ada, rasa-rasanya syarikat tu mula-mula je okey, lepas tu lingkup. Ya adalah benda-benda yang tak betul. Sembayang tak jaga, aurat staff tak jaga. Ya kadang-kadang dia orang panggil apa, dia punya nama syarikat dah cantik dah. Dan kita sekarang ni kempen BMF, Buy Muslim First. Tiba-tiba staff kita tak sembayang, staff perempuan tak jaga aurat. Mana boleh macam tu? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan disoal oleh Allah tentang rakyat dia, tentang staff dia, tentang orang bawahan dia, jagaan dia. Kau kena tanya besok. Nak buat apa? Taqwallahi, takut pada Allah. Nak buka kedai makan, nak buka restoran, nak buka kilang, nak buka ma'had, nak buat apa sahaja, taqwallahi, utamakan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Sebab benda-benda ni berkaitan dengan harta manusia. Bila kita tak jaga benda macam ni, wasak. Anda pernah cerita kan macam mana waraknya Al-Imam Abi Hanifah. Dia berniaga. Satu hari Imam Abu Hanifah ni, Imam Abu Hanifah terkenal tokey kain. Zaman tu Jekyll dekat Baghdad dia lah masyhur kaya. Al-Imam Abu Hanifah dia pesan dekat staff dia, ni apa panggil apa kain punya apa yang apa panggil, nak sebut tak kerti aku kan, yang gelung-gelung kain tu lah kan, apa benda nama tu Allah alam. Dia sebutlah ni harganya seela, contohlah ni satu ela contoh RM10, ni contoh. Ada satu kain ni kata Imam Abu Hanifah, yang ni contoh yang ni kau jual RM5 satu ela, contoh. Jangan jual lebih, RM5 je. Baik bosku, dia kata. Jadi tak macam mana hari tu orang ramai customer datang. Pekerja Imam Abu Hanifah terlupa. Lalu dia jual harga kain ni
melebihi RM5 satu ela. Bila dah habis niaga, Imam Abu Hanifah datang cek, buat audit dan sebagainya. Dia tanyalah, ni macam mana kau jual tadi? Kata, Allah, minta maaf Imam, kenapa? Tadi kami terjual kain ni satu ela lebih RM5. Contoh RM6 lah, RM6 satu ela. Tahu tak macam mana waraknya Imam Abu Hanifah? Dia kata, kau tahu tak orang yang beli kain ni? Mana tahu. Tak sempat, ramai customer. CCTV pula tak pasang lagi masa tu. Kau cam tak orang tu? Tak cam. Kau tahu tak mana duit yang dia guna untuk dibayar tu? Contoh dia beli kan RM6 satu ela. Mana duit RM6 tu, kau nampak tak? Oh lagilah, saya tak tahu, dah bercampur dalam laci ni ha. Maka kata Abu Hanifah, dek kerana kau tak tahu mana duit tu, maka seluruh hasil jualan pada hari ini aku sedekahkan fi sabilillah. Infak fi sabilillah. Satu laci tu bang, tak tahulah berapa ribu punya hasil jualan, sedekah belaka. Sebab apa? Warak. Takut bercampur dengan syubhah. Agak-agak kita, ada tak orang level macam tu pada hari ni? Ada. Kalau aku kata ada, confirm kelentong. Mana ada bang? Kalau kita kan, apa susah? Berapa mamak tu beli 2 ela? 2 ela RM12. Ambil je lah RM12, kau sedekah, settle lah. Kurang-kurangnya kau dah keluarkan syubhah daripada hasil jualan kau. Mamak tu pula terlupa, tak sengaja. Bukan dia saja kelentong, dia tak tahu. Dan orang terlupa ni, rufi'a an ummati al-khata'u wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Diangkat daripada umatku al-khata', tak sengaja, wa nisyan, terlupa, wa mastukrihu alaihi, dan terpaksa, dimaafkan. Tapi al-wara'u, warak tu yang luar biasa tu. Kata Imam Abu Hanifah, bila kau tak tahu orang tu dan kau tak tahu mana duit dia, seluruh hasil jualan sedekahkan fi sabilillah. Baik kau. Orang kata, rugi apa? Makin kaya ada Imam Abu Hanifah. Itu taqwallahi. Al-Imam Abu Hanifah pernah sekali ada orang dia berhutang dengan dia. Jadi bila berhutang, Imam Abu Hanifah nak minta orang tu bayar. Imam Abu Hanifah pun pergi dekat rumah orang ni. Rumah orang ni kan bumbung rumah, atap gitu. Ni dinding rumah dia. Jadi atap ni adalah boleh berteduh, panas. Jadi kalau orang datang duduk dah bawah atap ni berteduh. Imam Abu Hanifah, dia pergi rumah orang tu, dia tak berteduh dekat bawah atap. Dia duduk kat tengah-tengah panas ni. Dia tunggu tengah panas tu. Assalamualaikum. Toma pun buka pintu. Krek. Waalaikumsalam. Ya, Al-Imam, Masya Allah. Lupa. Betul-betul lah. Saya nak bayar hutang ini. Dia kata apa? Kenapa tuan duduk dekat tengah panas? Duduklah bawah teduh ni, bawah bumbung rumah saya. Imam Abu Hanifah kata, nak. Kenapa tak nak? Sebab Nabi bersabda, kullu qardin jarra fihi naf'an fahuwa riba. Semua pinjaman yang kita mengambil manfaat daripada pinjaman tersebut, riba. Allah! Tuan-tuan faham ke cerita aku ni? Confirm korang tak faham. Bagi Imam Abu Hanifah, mengambil manfaat daripada berteduh bawah bumbung rumah orang yang berhutang dengan dia dikategorikan riba. Kau faham ke tidak? Tak faham. Lantak korang dia tak faham. Kan? Yang kita tahu, contohlah na'udzubillah kan, Haji Syam hutang anda RM10. Anda kata, Haji Syam lewat bayar, kena bayar RM10, 5%. 5% tu riba. RM10, 1% tu riba. RM10 tambah lambat RM11, RM11 tu riba, yang RM1 tu riba. Imam Abu Hanifah bukan ambil yang tu, ambil manfaat daripada orang yang berhutang, daripada teduhan atap rumah dia, dikategorikan ambil manfaat juga. Dia tak duduk bawah tu, takut ada manfaat, takut riba. Al-wara'. Kau nak jumpa mana orang gini bang? Memang kau takkan jumpa, kiamat lah kalau ada orang gini. Tu bagi al-wara'. Sebab tu hebatnya Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man, dan mazhab dia antara mazhab yang paling banyak tersebar dalam dunia pada hari ini. Jadi itulah kehebatan taqwa Allah, orang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Tu pesanan Nabi yang pertama, usikum bi taqwallahi. Yang kedua,
was-sam'i wa ta'ati, dan hendaklah engkau dengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abd, sekalipun yang menjadi ketua di kalangan kamu seorang hamba. Setengah riwayat kata wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, sekalipun yang menjadi ketua kamu seorang hamba Ethiopia, hamba kulit hitam. Maknanya kalau pemimpin negara itu tak kira apa jenis kulit dia, yang penting dia orang Islam, negro ke tak negro ke, yang penting dia Islam, maka Nabi kata was-sam'i wa ta'ah, alaikum bis-sam'i wa ta'ah, hendaklah kau dengar dan kau taat. Sekalipun orang tu kulit dia tak sama dengan kau, jauh standard daripada kau, kena taat. Kalau dia telah dilantik menjadi ketua, ataupun dia lebih muda pada kau, kena taat. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah melantik Sayyidina Usamah bin Zaid bin Harithah menjadi ketua para mujahidin, sedangkan dalam pasukan mujahidin ada siapa? Kibaru sahabati, Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Ada 4, ada sahabat yang hebat-hebat. Tiba-tiba leader dia Usamah bin Zaid bin Harithah, sedangkan Usamah masa tu berapa umur dia? Tak sampai 20-an, muda sangat. Tapi itu pelantikan Nabi, dengar dan taat. Was-sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abd, sekalipun yang menjadi ketua kamu seorang hamba, hendaklah kamu dengar dan taat. Wa innahu, sesungguhnya Nabi kata, may ya'ish minkum, sesiapa yang hidup di kalangan kamu, panjang umur kamu nanti, fasayarah ikhtilafan kathiran, kamu akan lihat di akhir zaman nanti terlalu banyak perkara-perkara yang bercanggah. Betul lah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada hari ini negara kita ni teruk, banyak perkara-perkara bercanggah dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Aku nak cakap pun boleh nak menggelegak jantung aku rasa. Kalau bab Jawi, buat pekak badak belaka. Bab Tanglong, 7 menteri turun. Hebat benar Tanglong. Padahal kita nak menteri ni, masa dia bukan senang kau tahu. Masa dia tu dengan mesyuarat lah, itulah, inilah, 7 orang boleh turun, kau bayang. Pasal Tanglong punya pasal. Siapa tak boleh bertukar jadi Incredible Hulk, kau tahu tak? Tapi kalau bab tulisan Jawi, buat buta, buat pekak badak aja. Padahal tanah ni tanah orang Islam. Tulisan Jawi itu tulisan orang Islam. Wa hadza dinuna. Ini agama kita, maruah kita. Tapi nak kata macam mana? Teruknya kita pada hari ini. Lepas tu ada satu kumpulan yang mengatakan apa dia? Boleh murtad, tak ada masalah. Itu dosa dia dengan Allah, dan tak perlu ambil tindakan apa-apa pun. Yang cakap dia pula tua-tua bangka dan nak kojol besok lusa. Memang kasar bahasa saya tuan-tuan. Tapi kalau diorang kurang hajar dengan Islam, kau nak berlembut lagi. Hinanya kita pada hari ini. Nabi kata kalau panjang umur kau nanti, apa Nabi kata? Fasayara fihi ikhtilafan kathira, fasayara ikhtilafan kathira. Kau akan tengok banyak umat-umat aku, banyak perkara yang bercanggah dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Nabi kata, bila kamu berhadapan dengan perkara-perkara macam ni, dengan fitnah akhir zaman, fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku. Alaikum dalam bahasa Arab panggil apa? Ismu fi'li amrin. Alaikum, hendaklah kamu, alaikum, hendaklah kamu berpegang betul dengan sunnahku, ajaranku. Lagi, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah 4 orang khulafa aku, Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in.
Nabi pesan tuan-tuan, bila berhadapan dengan fitnah akhir zaman, pegang sunnahku dan pegang ajaran 4 orang khulafa ar-rasyidin. Kita tuan-tuan, alhamdulillah, ahlu sunnah wal jamaah, kullu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ra'si wa aini. Semua para sahabat Nabi biduni istisna'in, tanpa terkecuali, atas kepala kita para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Nabi bersabda, Allah Allah fi ashabi la tattakhidhum gharadan min ba'di faman ahabbahum fabihubbi uhibbuhum wa man abghadahum fabibughdi ubghiduhum wa man adhahum faqad adhani wa man adhani faqad adha Allah wa man adha Allah yushiku an ya'khudha fihi. Rawahu Tirmizi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah pada para sahabatku, la tattahidhum gharada min ba'di, jangan sekali-kali kamu mencerca, memperlekehkan, mempermainkan, mempersenda-sendakan para sahabatku. Faman ahabbahum, barang siapa yang menyayangi mereka, menyayangi para sahabat Nabi, fabihubbi, maka dengan sepenuh kasih sayangku, uhibbuhum, aku sayang kepada mereka. Harap-harap kita semua termasuk di kalangan orang yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Amin. Wa man abghadahum, dan siapa yang benci pada para sahabatku, fabibughdi, maka dengan sepenuh kebencianku, ubghiduhum atau abghaduhum, aku benci kepada mereka. Wa man azahum faqad azani, sesiapa yang menyakiti para sahabatku, dia menyakiti aku. Tak ada orang lain dah tuan-tuan. Yang benci para sahabat, yang menghina para sahabat, yang mengutuk para sahabat, puak-puak Syiah lah. Daripada dulu sampai sekarang. Sampai sekarang bencinya mereka kepada para sahabat Nabi ridwanullah ta'alaihim ajmain. Sebab tu bila puak-puak Syiah ni kalau dah sesat situlah. Jangan nak kata apa lah. Bila mati dia General Qasim Sulaimani, yang tangannya berlumuran darah umat Islam ahlu sunnah wal jamaah di Syria. Bashar Assad hampir-hampir nak jatuh dah. Dia masuk bawa Failaq Al-Quds. Dia bawa dia punya Batalion Al-Quds, nama batalion pasukan tentera Al-Quds. Apa kata orang Palestin? Nama batalion Al-Quds. Al-Quds, Palestin. Sepatutnya pasukan itu kau gunakan untuk bebaskan Palestin min barathin Israel, daripada belenggu Israel. Tiba-tiba pasukan itu digunakan untuk apa? Untuk menghancurkan Asyam, membunuh ahlu sunnah wal jamaah. Mi'atu alafin, ratusan ribu ahlu sunnah wal jamaah dibunuh dekat Syria. Siapa punya kerja? Qasim Sulaiman. Tu kerja dia. Akhirnya Allah Ta'ala hancurkan dia dengan musuh Islam juga. Allahumma ahliki zalimin bizzalimin. Ya Allah, kau hancurkan orang zalim dengan orang zalim juga. Jangan main darah orang mukmin. Nabi kata pada dalam hadis, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatlil mu'min. La zawalud dunya ahwanu indallahi min qatlil mu'min. Hilang satu dunia ni lebih ringan dosanya di sisi Allah daripada kau membunuh seorang mukmin. Lahadmul ka'bati hajaran ahwanu indallah min qatli mu'min wahid. Merobohkan, dosa merobohkan Kaabah. Kalau ada orang gila na'udzubillah, dia robohkan Kaabah, dia cabut batu Kaabah sebiji dia cabut, dosanya jauh lebih ringan daripada membunuh seorang mukmin. Ini bukan seorang yang dibunuh, ratusan ribu dekat Syria. Kalau orang nak ucap takziah kepada Sulaiman, lantaklah ucap. Tapi nak kata dia syahid, la. Saya secara peribadi tak setuju. Dia tidak syahid. Nak syahid macam mana? Qatilul muslimin, pembunuh orang Islam. Syiah pula tu. Kita tak bahas tentang permainan politik antarabangsa, kuasa dunia, perobotan dekat Timur Tengah. Tu tak apa, kita faham. Tapi dia ni tak layak dapat title syahadah. Dan Amerika kita pun tahu jahat Amerika ni.
Tuan-tuan semua, maka apa kepesanan Nabi? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Kau kena berpegang dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Pegang betul-betul. Puak-puak Syiah tak pegang benda ni. Bagi mereka para sahabat Nabi tak betul belaka. Mengkufurkan para sahabat Nabi ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Maka kita ahlu sunnah wal jamaah pegang, hormat, jaga maruah mereka. Maka Nabi kata addu alaiha bin nawajiz, gigit kuat-kuat sunnahku, gigit pegang kuat-kuat sunnah para sahabatku 4 orang ni, bin nawajiz ay al-anyab, dengan taring gigit kuat-kuat. Nabi kata pegang betul-betul. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jaga-jaga Nabi kata dengan perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dalalatun, kerana semua perkara bid'ah itu sesat. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah hafizahullah, dia kata apa? Kullu ma uhditha mukhalifan amra syar'i mimma la yattafiq ma'a maqasidihi as-samiyah. Bid'ah ni apa? Semua benda yang bercanggah dengan hukum syarak. Kalau benda tu bercanggah dengan syarak, bid'ah lah dia. Tapi kalau benda tu baru, tidak bercanggah dengan syarak, tak ada masalah. Benda tu benda baru, tapi tak bercanggah dengan hukum syarak, tak ada masalah. Banyak contohnya kan, yang orang buat tahlil, tahlilun untuk si mati. Tahlil, apa makna tahlil? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kau nak kata bid'ah, katalah bid'ah, tapi bid'ah yang bagus, sebab kau berzikir pada Allah. Lepas tu kau bagi orang makan, tak dipaksa buat, tapi kalau buat tak ada masalah. Wa ita', sebab Nabi pernah sebut dalam hadis secara umum, ketika Nabi SAW sampai ke Madinah, Nabi kata, ayyuhan nas at'imu ta'ama afshu salama wa at'imu ta'ama wa sallu bilaili wan nasu niyam tadkhulu jannata bisalam. Nabi bermula sampai Madinah, Nabi kata apa? Wahai manusia sekalian, sebarkan salam, ucapkan assalamualaikum. Jumpa orang, assalamualaikum. Yang pertama. Yang kedua, wa at'imu ta'am, buat makan. Secara umum Nabi kata buat makan, tak kisah nak buat tahlil, tak nak buat tahlil, nak buat kedutan, terpulang. Yang kalau kau buat makan, dapat pahala. Yang masalahnya bila kau kata kena buat, kenduri tak kena buat, orang tu tak mampu, tu yang tak boleh tu. Tapi orang tu nak buat, biarlah dapat pahala. Wa at'imu ta'am, bagi makan pada orang. Wa sallu bil-laili wan nasu niyam, dan bangkit malam sembahyang ketika mana orang lain tidur. Tadkhulu jannata, setengah dia kata tadkhulu jannata rabbika atau tadkhulu jannata rabbikum bisalam, kamu akan masuk syurga Tuhan kamu dengan selamat dan sejahtera. Jadi ada bid'ah yang dibenarkan. Al-Imam Al-Izz bin Abdis Salam Al-Mulaqab bi Sultanil Ulama, seorang ulama terkenal mazhab Syafi'i, sebut dalam kitab dia Al-Bid'atu Khamsah. Bid'ah ni ada 5. Bid'atun wajibatun, wa bid'atun muharramatun, wa bid'atun makruhatun, wa bid'atun mubahatun, wa bid'atun mandub atau sunnah. Mana bid'ah ni ada 5. Bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah makruh, bid'ah harus, bid'ah sunnah, ada 5. Kata Al-Izz bin Abdis Salam Sultanul Ulama, contoh, kita baca Quran. Bila kita baca Quran, ada hukum tajwid, mad asli, mad arid lisukun, mad wajib ila akhiriha. Semua mad-mad ni ada zaman Nabi ke tidak? Aku tanya kau. Ada tak Nabi ajar sahabat? Contoh ketika Nabi ajar kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Nabi baca contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Ada ke Nabi kata Ubay ni baca 2 harakat, namanya mad asli? Ada ke? Pernah kau jumpa hadis mad asli? Kalau kau pernah jumpa, canggih kan kau. Tobat kekok wok tak ada bang. Ada kau jumpa mad wajib, ada kau jumpa mad lin, ada kau jumpa iqlab, ada nama-nama tu, mana ada. Tapi kalau kita belajar tajwid, mesti ada istilah-istilah tu. Bid'ah lah tu, Nabi tak pernah ajar.
Tapi dibuat untuk apa? Untuk orang kenal hukum hakam Al-Quran, panjang, pendek, qalqalah dan sebagainya. Bid'ah. Tapi kategori apa? Bid'atun wajibatun. Mesti orang tahu. Kalau orang tak tahu, bid'ah tu kalau tak dibuat, baca lintang pukang. Yang dah ada tajwid pun lintang pukang, yang tak ada tajwid masuk longkang terus. Tu kena ingat. Al-Quran zaman dulu, mana ada baris, togel. Dia punya huruf tu titik pun tak ada. Kau nak baca macam mana? Titik pun tak ada. Jangankan baris. Lalu diperbaharui, diperbuat, letak titik, letak baris. Bid'ah. Tapi bid'ah yang wajib. Kalau tak buat macam tu, orang tak kenal Al-Quran. Dihimpunkan Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang dahulu Quran tak dikumpulkan. Apa kategorinya? Bid'atun wajibatun, bid'ah yang wajib. Jadi ada hukum 5 hukum bid'ah, bukan satu je. Maka pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla bid'atin dalalah. Semua bid'ah sesat. Bid'ah apa? Bid'ah yang mukhalifah di ahkam syar'i, yang bercanggah dengan hukum hakam syarak. Dan Imam Syafi'i kata, al bid'atu bid'atan. Bid'ah tu ada 2, bid'ah yang elok, bid'atun mazmum wa bid'atun mahmud, yang dipuji dan yang dikeji. Maka pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita di akhir zaman, pegang betul sunnahku, pegang betul sunnah 4 orang khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Sebab tu kita ni tuan-tuan, saya cakap tu teranglah, dengan puak-puak Syiah ni jangan percaya lah. Jangan percaya. Kalau dia orang dia dengan para sahabat Nabi tak pernah nak hormat. Kalau contoh dia kata, saya Syiah tapi saya tak kutuk sahabat Nabi, bohong kau. Kau tu Syiah celup orang panggil tu. Dia Syiah pure lain. Bacalah kitab-kitab diorang macam mana teruknya diorang menghina para sahabat Nabi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Hadis yang seterusnya, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahu al-Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ni saya mula-mula dengar hadis ni daripada pentahqiq kitab ni, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Dia mula dibaca hadis ni, saya dengar ada hadis ni dan ada dalam kitab yang kita baca ni. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni sekarang uzur. Baru tadi anda ber-WhatsApp dengan anak dia, Syekh Ahmad Sabuni, dekat Turki, Istanbul. Harap-harap anda dapat ziarah dia dalam masa terdekat ni, insya-Allah. Ya, sebab ialah Allah Ta'ala masih memanjangkan umur dia, khadim Al-Quran wa sunnati, seorang ulama yang banyak jasanya dalam menjaga Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uzur dah dia. Umur mungkin dalam 96, 97. Duduk dekat Turki. Rindu sungguh nak jumpa dia. Dia pernah datang masjid negeri ni. Dia pernah buat ceramah depan dataran, dataran Shah Alam dulu, satu ketika dahulu kan. Jadi hadis ni anda mula dengar Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dibaca. Dia kata apa? Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata. Semua umatku, Nabi kata, semua umatku masuk syurga, kecuali mereka yang tak nak masuk syurga. Maka sahabat pelik, ada ke orang tak nak masuk syurga? Sahabat kata, qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Ada ke orang tak nak masuk syurga ni? Kalau kita kata gila pun kau kan, tak nak masuk syurga. Nabi kata ada apa tak ada je. Macam mana? Maka Nabi kata, qala man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa dengar cakap aku, taati aku, ikut cakap aku, masuk syurga. Wa man asani, sebaliknya, sesiapa yang melanggar arahanku, degil, tak dengar cakap, benci kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memusuhi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad aba, itulah orang yang enggan, tak nak masuk syurga. Maka Nabi kata apa? Man
Man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa dengar cakap aku masuk syurga. Wa man asani, dan siapa yang mengingkari aku faqad aba, mana dia tak nak masuk syurga. Jadi hadis ini juga mengajar kepada kita menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seterusnya, an Abi Muslim Salamah bin Amr bin Al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi faqala qul biyaminik qala la astati' qala la istata'ta ma mana'ahu illa al-kibr fama rafa'aha ila fihi, rawahu Muslim. Daripada Abu Muslim Salamah bin Amr bin Al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, dia cerita di zaman Nabi ada seorang lelaki. Mana kalau ikut lelaki ni sahabat lah, wallahu a'lam, mungkin sahabat. Dia ni duduk tepi Nabi, makan dengan tangan kiri. Orang makan dengan tangan kanan, dia dengan tangan kiri. Maka Nabi kata, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Apa kata Mamat ni? La astati', saya tak boleh makan dengan tangan kanan. Apa tak bolehnya? Orang semua makan tangan kanan, kau tak boleh? Tak boleh, dia kata. Maka Nabi kata, qala lastata'at, kau takkan mampu, kau takkan boleh makan dengan tangan kanan. Dia jawab tu macam sombong lah. Nabi kata makan dengan tangan kanan, dia kata tak boleh. Dia jawab tu sombong. Maka Nabi kata kau takkan boleh makan dengan tangan kanan. Ma manahu ilal kibr, dia tak nak makan dengan tangan kanan tu dengan sebab dia sombong. Sombong dia jawab dengan Nabi tu. Kalau contoh kata, makan tangan kanan, okay, sorry, ambil tangan kanan lah, saja tak nak. Elok Nabi kata tu, kau takkan boleh makan dengan tangan kanan. Dan dia jawab dengan Nabi dengan penuh kesombongan, fama rafa'aha ila fihi, lepas pada tu tuan-tuan semua, tangan kanan dia tak boleh langsung nak masuk ke mulut. Tak boleh. Tak, nak kata macam mana kan, jadi lumpuh ke apa ke, wallahu alam. Ni kurang ajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana pernah baca dalam kitab tak silap ana Bustanul Arifin karangan Al-Imam An-Nawawi. Kalau tak silap ana lah ya, satu cerita yang agak pelik tuan-tuan cerita ni. Wallahu alam, kita dengar jelah cerita ni wallahu alam. Ada seorang tok guru ni, dia mengajar anak murid dia. Tapi anak murid tak pernah tengok muka tok guru ni. Tok guru ni mengajar dekat belakang tabir tau. Jadi anak murid kat sana tabir, dia letak tabir tok guru. Diorang tak pernah tengok muka tok guru. Yang dia orang dengar suara je. Suara tok guru mengajar. Hebatlah tok guru ni mengajar. Sampai anak murid kata, "Ish, kenapa tak pernah tengok muka tok guru ah?" Nak tengok kan. Jadi ada anak murid ni minta, "Syekh, kita nak tengok juga muka Syekh, kok handsome ke macam mana kan, nak selfie contohlah. Nak tengok sangat muka tok guru." Tak payahlah, biasa-biasa je. Belajar je dengan aku. Jadi belajar. Ada anak-anak murid ni yang kata, kita tok guru pun tak kenal muka macam mana tak payah belajarlah. Sorang-sorang berhenti. Tinggal seorang anak murid yang paling istiqamah. Belajar bertahun-tahun, tak pernah tengok muka tok guru dia. Sampailah bila dia nak habis belajar, dia kata, "Wahai tok guru, sayalah anak murid yang paling istiqamah. Tak pernah lari, biar orang dah lari belaka dah, saya tak lari. Boleh tak tok guru? Saya ada satu hajat." Tok guru tanya apa dia? Nak tengok muka. Tak payah, kata. Bid'ah. Tak payah tengok muka aku, belajar je. Tolonglah tok guru, please sekali je nak tengok. Tok guru kata, tak apa, baiklah. Tapi kau jangan terperanjat ya. Baik, saya tak terperanjat wahai tok guru. Tok guru pun selak. Kau tahu apa yang berlaku? Dia selak langsik, tengok muka tok gurunya, muka keldai. Muka donkey. Donkey? You know donkey? Keldai lah. Orang tapi muka donkey. Terperanjat anak muda. Aku dah kata dah, nak jangan tengok muka aku, kau nak tengok sangat. Kau terperanjat dah kau. Senyap tak kata apa. Dah selama ni yang mengajar aku orang ke donkey? Orang lah. Habis dia muka donkey. Sikit Tahu kenapa tak? Kenapa Tok Guru macam gini? Apa Tok Guru kata? Dia sebut, aku ni banyak baca hadis Nabi SAW. Cuma bila aku baca satu hadis, Nabi kata apa?
barang siapa yang mengangkat kepalanya sebelum imam, kan, maknanya dia bergerak, imam Allahu Akbar, baru nak rukuk, dia rukuk dah. Imam baru nak sujud, dia sujud dah. Imam tak bangkit, dia bangkit dah. Maka Allah Ta'ala akan ubah kepalanya dengan kepala dongki, kepala keldai pada hari kiamat. Bila aku baca hadis tu, tiba-tiba terlintas dalam hati aku, ya ke? Dia tak percaya. Ya ke boleh berlaku? Maka Allah sebagai kafarah, Allah ubah kepala aku dengan kepala dongki. Na'udzubillah min zalik. Okay, tuan-tuan semua, begitulah orang yang mempermainkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia minta Allah pelihara kita semua yang berada di akhir zaman ni, jagalah betul-betul adab kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beradab dengan Nabi. Kalau Allah Subhanahu wa taala kata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Allah berselawat atas Nabi. Dia mencipta Nabi, dia berselawat atas Nabi. Allahu Akbar. Lepas tu Allah kata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, Allah Ta'ala panggil dengan gelaran, title, jawatan An-Nabi. Dia kata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala Muhammadin. Tak sebut nama pun. An-Nabi. Mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala jagalah kita semua untuk istiqamah menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, an Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, muttafaqun alaihi. Nabi bersabda daripada Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu menyamakan saf kamu. Maksudnya saf tu biar sama, biar lurus, rapat, dan rapatkan saf tu dengan bahu, bukan dengan terkangkang. Ni ada orang dia masuk saf, ni nak pesan ni, korang jangan, kita jangan, kalau saf tu, kalau kaki kita contoh kan, kaki kita ni gini je, gini dah lah, gini ni tak, gini kau, benda ni melampau, ya, dia gini je. Yang rapatnya bahu. Kalau kau kangkang gini, kau nak dapat bahu macam mana? Dia dah jauh, bahu pun jauh juga. Jadi gini, gitu. Ni kadang dia tengok dalam mana surau masjid ada lukis gambar tu, dia lukis gambar kan, gambar kaki orang, semua kangkang belaka. Elok benar lah tu. Itulah tak nak belajar fiqah. Dia belajar kod dan belajar ikut Google, Syekh Google. Dalam terkangkang, punyalah buruk punya rupanya. Ana pernah sembahyang, Syekh. Orang tu dia punya kangkang dalam kaki dia besar, kaki panjang. Selagi kita tak rapat dengan kaki dia, selagi tu dia kangkang lagi, dia kangkang lagi. Aku kata bertuah betul dia ni. Ni kadang masalah. Rapat tu, rapat dengan bahu. Kalau kau berdiri normal pun, bahu memang confirm boleh rapat punya. Ni tak. Lepas tu dia buat perangai dia pula kan. Syekh Hana cerita, ada anak murid dia pun satu juga, jenis orang muda belaka, garang-garang. Jadi Syekh kata, kaki jangan kangkang, sederhana jangan kangkang. Syekh kata, nanti kalau ada orang kangkang, kau pijak kaki dia. Dia buat sungguh, member tu kangkang dia pijak. Tak pasal lepas main bergaduh kau tu, pun satu juga masalah. Jadi Nabi kata, samakan saf kamu. Atau kalau kamu tak nak samakan saf, la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kamu tidak bersatu hati, berbalah, bergaduh, tak selesai masalah. Dengan sebab apa? Sebab saf kita tak sama. Kan kadang kita semayang, kadang-kadang ada juga orang masalah juga bang. Dia tak nak rapat, bahu pun tak nak rapat. Tak tahulah apa masalah dia tu. Mungkin bahu dia daripada emas kot, aku rasa. Kan bahu dia daripada golden. Mahal benar bahu engkau. Pirah.
kan? Sama bahu, rapat semayang, jangan nak berenggang-enggang. Bahu yang dirapatkan, kaki tak apa, tak ada masalah kaki tu. Yang dikatakan rapat kaki tu lil mubalaghati, untuk mubalaghah sahaja, tapi yang rapatnya bahu. Ni antara yang dua orang guru ana khabar macam tu, Syekh Muhammad, Syekh Dr. Mustafa Bugha dan juga Syekh Dr. Mu'taz As-Subaini, semua kata gitu belaka. Maknanya dia orang kata rapatnya bahu. Dalam ikut syarah kepada hadis tu, memang rapatnya bahu, bukan tekangkang kaki macam itu. Jadi jagalah saf. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga hati kita umat Islam yang semakin hari semakin bergaduh, jauh perpecahan yang berlaku. Harap-harap Allah Ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya mengembalikan kembali Islam di tanah air kita, dan supaya kita kembali semula kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah satu-satukan, Allah menyatukan hati umat Islam di negara kita, insya-Allah. Sekian dulu daripada anak. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang, sambungan hadis yang seterusnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Kita rasa Nabi Adam AS ni macam orang lama kan, teknologi tak ada lah kan. Orang putih cerita macam tu, pakai spender, pakai kulit apa kan. Nabi Adam dia berasal dari syurga tau. Syurga ni satu tempat yang kalau sebut istilah moden teknologi tinggi lah.